Dah jadi. Ada bateri je. Allah. Dia kau lagi ke? Baru sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. Allahumma ij'alna min as-su'ada'i al-maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'i al-mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung balik perbincangan berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang sering berlaku di dalam solat. Sebelum daripada kita masuk kepada perbincangan berkait dengan falsafah solat, InsyaAllah kita akan cuba masuk sedikit lagi kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku di dalam solat. Antara kesalahan yang biasa berlaku dalam solat adalah kesalahan yang berkait dengan sembahyang atau solat secara berjamaah. Antara kesalahan yang berlaku dalam solat adalah kesalahan yang berkait dengan sembahyang berjamaah. Kita sembahyang berjamaah adalah sembahyang yang mana di sana ada imam dan di sana ada makmum. Bagi makmum ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Juga imam ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Antara ada kau. Kena ada kau. Mana dia dah cakap? Sekarang ni. Okey, antara kesalahan yang biasa berlaku dalam sembahyang secara berjamaah. Sebenarnya kesalahan yang berlaku dalam sembahyang secara berjamaah banyak sebenarnya. Cuma kita akan sebut hanya beberapa kali saja. Antara kesalahan yang ada segelintir melakukan ketika sembahyang secara berjamaah adalah makmum mengangkat takbiratul ihram sebelum daripada imam selesai mengangkat takbiratul ihram. Dia makmum, bila kita mengikut imam, mesti kita kena angkat takbiratul ihram selepas daripada imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru." Imam ini dijadikan supaya diikuti. Apabila imam kata takbiratul ihram, maka hendaklah makmum mengangkat takbiratul ihram. Jadi kalaulah makmum mengangkat takbiratul ihram sebelum daripada imam mengangkat takbiratul ihram, maka perbuatan itu adalah salah. Baik, masalah sembahyang makmum. Imam datang sampai Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Imam wasbah. Ini contoh saja, Imam Allah pajang tu imam. Makmum Allahu Akbar. Kalau datang imam bar di mana Allahu Akbar, maka itu adalah perbuatan yang salah yang membahayakan ataupun merosakkan sembahyang makmum itu sendiri. Dan antara kesalahan lagi, masih lagi yang sebenarnya banyak juga kesalahan. Antara kesalahan adalah makmum saat itu rokok sebelum daripada imam. Kadang-kadang tu imam jadi golah terimakan, kadang-kadang setengah-setengah tempat opecek tidak sama dengan orang muda, injing orang lama tidak sama dengan injing baru. Kita nak samakan injing lama dengan injing baru jauh. Tambah-tambah kalau orang dulu ni kadang-kadang bukan sahaja
dia lama. Lepas tu dia jaga khusyuk semayang saja tu pergerakan dia lambat. Kita orang muda ni rum mampu banget. Jadi tu imam baru nak genggung. Tiba-tiba makmum semua. Lepas tu di antara kesalahan. Jadi kita tidak boleh rokok sebelum daripada imam, tidak boleh kita i'tidal sebelum daripada imam. Kalau kita buat sebelum daripada imam, sebenarnya bahaya dia ada amaran yang keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah tidak takut mereka yang mengangkat kepada sebelum daripada kepada imam? Ini disebut oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, Allah Taala menukar kepada dia seperti kepala keldai. Oh, bahaya ni. Tukar seperti kepala keldai itu. Dan keldai ni adalah binatang yang biasanya orang Arab guna untuk membuat contoh kepada bodoh. Orang muda cerdik gitu. Mu nak minta ke imam, bukan mu boleh bagi salam kepada imam. Jadi minta ke imam. Tapi kayak gini salam sama dengan imam kok. Kalau minta ke imam boleh balik awal, itu lain. Jadi itu perbuatan adalah perbuatan yang salah. Itu adalah bahaya sebenarnya. Okey, itu kena berhati-hatilah. Jangan kita bergerak sebelum daripada imam bergerak kepada satu-satu rukuk. Last sekali dalam masalah memberi salam. Ketika kita sembahyang bersama dengan imam dalam masalah memberi salam. Jadi makmum dia tidak boleh memberi salam sebelum daripada imam memberi salam. Mesti memang beri salam. Assalamualaikum. Akisabatkum. Baru dah boleh makmum untuk bagi salam. Cuma masalah makmum nak bagi salam kepada kesalahan yang pertama imam ke kepada kesalahan yang kedua imam ke, atau ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Jadi sepakat ulama fiqh mengatakan boleh makmum memberi salam setelah ada kesalahan pertama imam, dan boleh makmum memberi salam selepas ada kesalahan yang kedua imam. Ini tak ada khilaf, ini berlaku kesepakatan. Cuma kalau yang ada khilaf, mana yang lebih afdal? Kalau lebih afdal selepas ada kesalahan pertama imam ke selepas ada kesalahan kedua imam? Menurut pandangan majoriti ulama, termasuk dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, pandangan mazhab Hambali, mengatakan harusnya lebih afdal makmum memberi salam setelah ada salam yang kedua. Imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka baru makmum bagi salam. Tapi boleh imam Assalamualaikum warahmatullahi makmum bagi salam, boleh. Cuma lebih afdal makmum bagi salam lepas daripada imam ucap dua salam. Lebih afdal makmum bagi salam setelah daripada imam mengucap dua salam. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam empat salam ni ada juga lah yang boleh kita sentuh kesalahan, tapi kesalahan ni hanya kesalahan kecil saja. Ini kesalahan kecil, dia tidak merosakkan solat. Ada orang, dia cara yang paling sempurna untuk kita memberi salam adalah sunat kita berpaling kepada arah kanan untuk salam yang pertama, sunat kita berpaling kepada kiri untuk salam yang kedua. Sunat. Jadi kalau kita tak paling pun, hukum dia tak ada masalah sah. Kita Assalamualaikum sampai situ. Kanan kita, kiri kita, sesalah dia. Okey, tak ada masalah sah sembahyang kita, sebab salam pertama adalah hukum, salam yang kedua adalah sunat. Tapi kalaulah kita nak bagi salam yang paling sempurna, maka salam pertama ke kanan, salam ke kiri, salam kedua ke kiri. Dan cara yang paling sempurna adalah ketika pengucap mula ucap as-salam, saat itu kita hadap kepada kiblat, maka kita Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu pergi mula kepada kiblat, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu hak yang paling sempurna. Tapi kalau orang buat ada macam hak yang kita buat saat ini, bukanlah sampai ke besar sembahyang. Ada selagi hak lah, ingat tak ada selagi ringan tak rasa lagi. Tapi dia jarang berlaku. Ada orang dia tengok sembahyang tu senang dulu, nak ketuk sangat. Tapi sembahyang rumah, sembahyang masjid orang lawat. Ini biasa sembahyang rumah lah, sembahyang rumah nak ketuk sangat. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lepas ada rumah. Kalau di masjid lawat itu biasa rumah kan. Yang lagi kan. Jadi lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketuk. Jadi ketuk ni, adakah boleh dia meneruskan salam yang kedua atau tidak? Jadi ini termasuk dalam perkara yang diucap oleh ulama fiqh. Secara ringkasnya, salam yang kedua walaupun sunat, tapi dia termasuk dalam sembahyang. Dia termasuk dalam
Jadi tidak boleh lagi ketika kita telah berhadap untuk meneruskan perbuatan sembahyang walaupun dia adalah benda yang sunnah. Baik. Ini yang berkait dengan kesalahan-kesalahan yang banyak berlaku dalam sembahyang ketika kita sembahyang secara berjemaah. Apa sebenarnya ada lagi benda yang kita nak sebut yang penting, tapi takut saya tak sempat masa. Bab kita sebutlah bab masalah bab pemandian. Bab pemandian penting sebab kita ada tengok orang budak-budak muda jadi sebahagian daripada budak-budak muda jadi dalam sembahyang tak ada pemandian. Di sembahyang macam hilang, minum sembahyang, tak ada pemandian. Jadi waktu adalah kesalahan tidak ada pemandian ini adalah kesalahan yang menyebabkan sembahyang tidak sah. Pemandian ni maksudnya adalah ia pemandian hukum yang ada pemandian yang pertama ia rukuk, i'tidal, sujud yang pertama, duduk antara sujud yang kedua. Okey, 5 rukun ni kena ada pemandian. 5 rukun. Pemandian ni maksudnya pemandian ni kita berhenti sekejap dan berhenti saat itu adalah untuk membezakan ataupun untuk memisahkan di antara pergerakan kepada pergerakan yang lain, daripada di antara satu pergerakan dengan pergerakan yang lain. Sekali lagi contoh, kita kata kita rokok, kita turun kepada rokok, daripada diam ke rokok satu pergerakan, daripada rokok bangun kepada tidak satu pergerakan. Pemakninah ni maksudnya mesti ada perceraian di antara pergerakan turun kepada rokok dengan bangun kepada i'tidal. Mesti ada perceraian. Tempoh perceraian berhenti sekejap, bukanlah usahakan sekejap je. Sekurang-kurangnya adalah sekodok ucapan subhanallah. Kita ucap subhanallah lebih kurang dalam sesaat, tempoh je. Kan berhenti sekejap, lepas tu bagus. Biar orang tengok saat itu ada pemisah di antara dua pergerakan tersebut. Sama juga turun kepada sujud, sama juga duduk antara sujud, turun kepada sujud yang kedua. Okey, 5 rukun ni kena jaga pemakninah. Qiyam, duduk tasyahud tidak disebut oleh ulama ada pemakninah. Sebab rukun ini ada bacaan yang wajib. Qiyam ada bacaan yang wajib. Jadi pastinya ada pemakninah di situ. Duduk duduk tasyahud akhir ada bacaan yang wajib. Pasti ada pemakninah, ada bacaan yang wajib di situ. Tetapi rukuk ini tidak ada bacaan yang wajib menurut pandangan mazhab Syafi'i. I'tidal tak ada bacaan yang wajib. Sujud yang pertama duduk antara sujud tidak ada bacaan yang wajib mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, rabbil ghafir, hukum di sunnah hay'ah mengikut mazhab Syafi'i. Habis sebut kata mengikut mazhab Syafi'i kerana di sana ada pandangan yang mengatakan macam. Tapi mengikut mazhab Syafi'i tidak ada bacaan yang wajib dalam rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara sujud. Maka bila tidak ada bacaan yang wajib, maka sebab itulah ulama menyebut tumaninah termasuk dalam rukun bagi solat atau pandangan sebagian ulama sebagai yang lain mengatakan menjadi syarat kepada sesuatu rukun. Jadi pendek kata orang yang melakukan rukun ini mesti kena jaga tumaninah dan supaya sembahyang dia tidak sembahyang dia sah. Baik. Berkenaan dengan falsafah solat. Amba akan sebut beberapa perkara saja berkait dengan falsafah solat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada nafsu, kita ada nafsu dan nafsu kita nafsu ni mana? Nafsu ni diri kita. Nafsu adalah diri kita. Diri kita tu mana nafsu? Diri kita ni sebenarnya dia suka melakukan benda yang buruk berbanding dengan yang baik. Melainkan nafsu yang telah terdiri. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amat menyuruh kepada keburukan. Dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hubbatil jannatu bil makari wa hubbatin nar bil syahwat." Syurga dilingkupi dengan perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Manakala neraka dilingkupi dengan perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Kita ada mempunyai nafsu. Antara cara untuk kita menjaga nafsu kita, mengikat nafsu kita, kita mengawal nafsu kita adalah kita mengingati Allah. Ingat kepada Allah ini di antara cara untuk kita kawal nafsu kita. Maka sembahyang ini dia membantu kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang sembahyang yang sempurna dia boleh mengawal dan menjaga nafsu dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Inna as-salata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang yang sempurna dia dapat mencegah uangnya daripada melakukan fahsyat dan munkar. Dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nur, sembahyang itu adalah cahaya. Apabila orang bersembahyang maka ada cahaya dalam hati. Ada seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah menceritakan kepada Rasulullah, ada seorang lelaki di sembahyang. Malam dia sembahyang, tapi siang hari itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sembahyang dia akan menghalangi. Rasulullah kata sembahyang dia akan menghalangi. Suatu hari nanti dia akan tinggal perkara tersebut. Kerana sembahyang yang sempurna dia dapat mengawal tersebut. Kita punca daripada kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Ada orang ketika diberi jawatan-jawatan tertentu. Ada orang ketika diberi amanah-amanah tertentu. Kita dapati berlaku pecah amanah, khianat kepada amanah, tidak berintegriti dalam bahasa baru. Jadi antara bahasa yang sering digunakan adalah integriti. Tapi orang tua memang semua kata integriti orang tua dah faham. Orang tua pula apa yang tak ada belajar tinggi, orang tua tidak belajar tinggi, orang belajar tinggi faham. Orang muda pun kalau sebut integriti pun kadang-kadang semua dah faham. Orang muda. Baik, kadang-kadang kita melihat orang itu diberi amanah, diberi jawatan tertentu, tapi khianat dalam amanah. Sebab dia terlalu mengikut hawa nafsu. Maka apa antara yang membantu dia mengawali nafsu, mendidik nafsu adalah ibadat sembahyang itu sendiri. Tapi ibadat sembahyang yang sempurna, ibadat sembahyang yang sempurna dia akan melahirkan nur di dalam hati. Apabila ada nur, ada cahaya. Nur ni Ustaz Mak, cahaya, bukan nama apa. Nur, cahaya. Apabila ada cahaya, maka dia akan tunjuk mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok antara perkara dalam sembahyang kita dapati Allah Taala menetapkan waktu. Sembahyang ada waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang menjadi kewajipan ke atas orang yang beriman. Kewajipan itu yang dibataskan oleh waktu. Jadi siapa masa mu tidur masuk waktu subuh mula bangun. Mu kerja siapa masa mula sembahyang. Waktu sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita kalau kira nak mudah. Islam mudah kan? Jadi Islam mudah kalau kita buat sekali kok yang mudah lagi. Sembahyang 5 waktu. Jadi masa mana yang kita rasa terluang sikit? Kita kata mungkin pukul 7. Kalau kita sembahyang lah pukul 7. 5 waktu sudah. Zuhur kita sembahyang, asar sembahyang, maghrib sembahyang, isya sembahyang. Lepas tu orang kerja tenang, dia tak ada masalah apa. Tapi tidak. Kenapa? Subuh bukan sembahyang waktu ni. Dia boleh sembahyang. Awal sikit dah boleh, lewat sikit dah boleh. Sengaja menurunkan sembahyang subuh daripada waktu dia tanpa sebarang penguzuran adalah rasa susah. Sembahyang sebelum daripada awal waktu dengan sengaja juga termasuk dalam rasa susah. Mesti sembahyang dilakukan dalam waktu. Baik, kita mesti kena sembahyang. Sembahyang dalam waktu kerana Allah Subhanahu wa taala nak mendidik kita daripada ibadat sembahyang itu adalah supaya kita dapat menjaga waktu. Kadang-kadang dalam kita bekerja, banyak orang yang tidak menjaga waktu ketika bekerja. Sampai masa masuk waktu kerja, dah masuk lagi. Datang nak habis masa, dia tak buat dah. Waktu belum kira tidur dalam masa waktu bekerja. Dah kira benda yang tidak sepatutnya dibuatkan. Jadi sebenarnya dalam sembahyang banyak yang mendidik kita untuk kita menjaga waktu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada kita sembahyang, kita dituntut untuk bersuci. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Dan kita dapati anggota yang kita basuh saat itu adalah anggota yang zahir. Muka, tangan, kepala, kaki. Maka di sini kita dapat faham bahawa saja kita dapat Islam menekankan soal kebersihan. Jadi antara benda yang diambil berat oleh Islam adalah soal kebersihan. Kita kena menampilkan kebersihan zahiriah kita. Tapi di samping itu jangan lupa juga untuk membersihkan batin kita lahiriah kita. Baik muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu secara ringkas berkenaan dengan falsafah salat. Sebenarnya banyak lagi. Cuma Ustaz Mak soalan banyak untuk hari ini.
Jadi kita pergi kepada sesi soal jawab. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Ustaz. Makin selesai bagi sesi yang kedua pada pagi ini. InsyaAllah kita pergi ke sesi yang ketiga, iaitu berkaitan dengan soal jawab. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pagi ini kita buka soal jawab lebih kurang 1 jam. Sesiapa yang ada soalan, sama ada berkaitan dengan sembahyang yang kita belajar bagi tadi, ataupun berkaitan dengan apa saja, bolehlah, boleh angkat tangan, kapal nama, maka terus kepada soalan, insyaAllah. Jadi kita buka soalan. Ada? Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kepada Al-Fadil, Tuan Guru kita yang bertanya soalan, Tuan Imam. Jadi antara pakar Quran di tempat kita ni adalah Al-Fadil. Dia antara orang yang pakar Quran lah. Jadi orang yang di sini ni kalau tidak mengambil
manfaat daripada beliau rugilah. Dia di antara pakar Quran di kampung kita ni. Baik. Jadi soalan yang pertama yang diajukan oleh beliau adalah berkenaan dengan orang yang sembahyang secara berjamaah melibatkan makmum. Ada makmum, jadi Tok Imam rokok, tidak rokok lagi. Cuma Tok Imam dah edang nak sampai rokok, dia pun mula bergerak. Situ kan hak tu yang pertama kan. Yang keduanya adalah Tok Imam sampai masa turun, maka dia pun baru bergerak turun. Lepas tu yang ketiganya, Tok Imam bangun daripada iktidal, Tok Imam dah edang berdiri, dia sampai dah. Gitu. Dah edang. Okey. Jadi sekarang ni mana sebenarnya hak yang situasi ataupun keadaan hak yang patut dilakukan oleh makmum agar dia mendapat pahala berjemaah dengan sempurna. Baik. Sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza raka'al imam farka'u, kata Rasul, innama ju'ila al-imam liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ni dijadikan untuk diikuti, apabila Tok Imam akad takbiratul ihram, maka mung akad takbiratul ihram. Apabila imam rakaat, maka mung rakaat. Maka sepatutnya apa yang dilakukan oleh makmum adalah setelah daripada imam melakukan perbuatan tersebut. Jadi apabila imam turun kepada rakaat, gak sampai kepada rakaat, barulah makmum turun. Itu hak yang sepatutnya. Cuma namun di sana ada sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan tetap dapat pahala yang sempurna sekiranya imam buat terlebih dahulu daripada makmum, lepas tu makmum ikut imam walaupun imam belum lagi sampai kepada rakaat. Dan ada juga sebahagian daripada ulama mengatakan tidak menjadi masalah, tapi ini bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i, tidak menjadi masalah bersama di antara makmum dengan imam. Okey, ada juga pandangan sebahagian ulama, tapi mazhab Imam Syafi'i mengatakan bersama pergerakan makmum dengan imam adalah makruh. Jadi untuk hak yang Tok Imam turun sampai kepada rakaat, lepas tu baru makmum bergerak, satu. Yang keduanya, Tok Imam gerak dah sampai rakaat, makmum gerak, maka boleh, tidak menjadi masalah. Hak tu dua, tidak menjadi masalah. Adapun bergerak bersama dengan imam, kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i adalah makruh. Jadi bergerak bersama dengan imam. Jadi imam Tok Imam gerak, kita pun gerak lalu dah, mengikut mazhab Imam Syafi'i makruh. Tapi ada sebahagian daripada ulama mengatakan tidak menjadi masalah. Hak yang masalah Tok Imam bangun dari kepada iktidal. Tiba-tiba makmum dia pitah Tok Imam. Sebab mungkin dendang masa nak mari masjid tadi tau. Tok Imam litah dia, Tok Imam lewat gaduh, litah dia mutu. Dia pergi dak dang. Jadi pakai litah dalam sembahyang. Jadi tak puas hati dengan Tok Imam. Jadi sebenarnya tidak boleh begitu. Tidak boleh, maksud dia tidak boleh. Perbuatan tersebut kalau disengajakan ia adalah salah. Kerana kita telah buat suatu perkara sebelum daripada imam. Sedangkan dijadikan makmum untuk mengikut imam. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua berkenaan dengan ada seorang ustaz berkongsi satu hadis yang mana hadis Al-Fadil tuan imam kita ada baca, sesiapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum daripada asar. Cuma pada penghujung soalan tu hamba dah nak fokus molek, hamba dah ingat benda soalan daripada hadis tersebut. Baik. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad beliau dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qabla al-'asri arba'an haramahu Allahu 'ala an-nar." Sesiapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum man shalla arba'an qabla al-'asri, orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum daripada asar, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sembahyang 4 rakaat, 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sembahyang selepas. Soalannya, adakah dia mendapat ganjaran yang sama? Gitu kan? Tentang mendapat ganjaran yang sama dapat ataupun tidak, wallahu alam, hamba kena kaji semula. Atau hamba tak nak jawab lagi. Cuma kalau hamba nak jawab melalui fiqh, hamba boleh jawab melalui fiqh, tapi untuk berkenaan dengan ganjaran ni hamba perlu kena tengok kepada huraian ulama hadis. Baik. Huraian ulama-ulama terhadap ni. Kalau mengikut kaedah fiqh ataupun mengikut hukum apa yang disebut dalam fiqh, 4 rakaat sebelum daripada asar boleh kita sembahyang sebelum daripada asar dan boleh kita sembahyang selepas daripada asar.
dia waktu sembahyang sunat rawatib. Waktu sembahyang sunat rawatib, dia ada permulaan masuk waktu dan penghujung waktu. Okey, nanti kita kena cerita. Takut orang kata, sembahyang lepas asar pun boleh juga. Sudah. Jadi, mana pula ustaz ni? Sesak ke mana? Ustaz ambil mana pula ustaz ni? Okey, nanti nak cerita. Pernah di zaman Rasulullah sembahyang lepas daripada asar. Antara solat yang banyak juga Rasulullah sembahyang lepas daripada asar. Ustaz you cuba cari hadis. Anda dah ingat hadis yang Rasulullah sembahyang lepas daripada asar? Hadis Ummu Salamah. Betul. Hadis Ummu Salamah, Ustaz you ingat. Jazakumullahu khairan. Wa fathallahu alaikum. Baik. Dia sahabat Ana, tapi dia orang yang cukup tawadhu'. Semoga Allah Taala mengangkat darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi hadis Ummu Salamah yang mana Rasul sembahyang lepas daripada asar. Jadi Ummu Salamah tengok pelik sebab Rasul larang sembahyang sebelum lepas daripada asar. Tiba-tiba Rasul sembahyang. Maka kata Rasul ni 2 rakaat ni adalah 2 rakaat sembahyang sunat zuhur yang aku tidak sembahyang kerana ada tetamu yang datang. Gitu kan lebih kurang hadis dia saya kan. Baik. Jadi sebenarnya lepas daripada asar ada sembahyang yang tidak boleh kita buat, ada sembahyang yang boleh kita buat. Baik, sembahyang sunat rawatib dia termasuk dalam sembahyang yang mempunyai waktu. Sembahyang yang mempunyai waktu. Ada tak simpang penulisan berkenaan dengan sembahyang sunat rawatib? Adalah sembahyang yang terikat dengan waktu. Tak ingat? Kena cari. Terikat dengan waktu ada penulisan ada simpang tak? Ingat. Ingat aja penulisan tak. Jazakumullahu khairan. Baik, sebenarnya hamba ada buat penulisan dalam bab ni. Tanya dia takut dia ada simpang atau hamba sebab nak cari lambat pula. Okey. Sembahyang sunat rawatib termasuk dalam sembahyang yang mempunyai waktu. Sembahyang yang mempunyai waktu. Maka dia ada permulaan waktu dia dan ada penghujung waktu dia. Okey, sembahyang sunat rawatib sebelum daripada asar, permulaan waktu dia adalah apabila masuk waktu asar. Penghujung waktu dia apabila habis waktu asar. Jadi bermakna atas pandangan mazhab Imam Syafi'i boleh sembahyang sunat sebelum asar dilakukan selepas daripada fardu asar. Cuma jatuh qada ke jatuh tunai hak tu berlaku khilaf. Mazhab Imam Syafi'i pandangan mu'tamad dikirakan sebagai jatuh tunai bukan jatuh qada. Jadi ini mengikut kaedah fiqh. Apabila mengikut kaedah fiqh begitu, jadi bermakna ketika kita sembahyang sunat asar 2 rakaat sebelum, 2 rakaat selepas masih lagi dikirakan kita sembahyang sunat asar sebanyak 4 rakaat. Tu menjawab daripada segi pandangan fiqh. Tapi di sebuah ganjaran dapat tak hak yang Allah Taala kata, hak yang Rasul kata diharamkan jasad dia daripada neraka, kalau buat 2 rakaat selepas hak tu kena kaji sebulan. Wallahu a'lam. Jadi kita soalan tadi. Soalan yang ketiga dah ingat? Ya. Hamba dah ingat dah soalan yang ketiga tadi. Baik. Jelas dah soalan kita tak ada beledi. Tak ada beledi, lepas tu kita pun buka air baik. Air pun turun. Air dah cukup 2 kalah. Lepas tu kita ambil air sembahyang dalam beledi. Jadi kalau kita dak buka baik, kita ambil air sembahyang, lepas tu kita basuh di luar beledi, ambil celup dalam beledi, basuh di luar beledi, hak tu jelas, hak tu tidak menjadi masalah. Tapi hak yang masalahnya kalau kita ambil dalam beledi tu, air jatuh dalam beledi, ambil pula. Okey, soalannya boleh ke tak? Okey, kalau kaedah mazhab Imam Syafi'i hamba lupa untuk masalah ni kalau mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mengikut kaedah segelintir ulama mazhab Imam Syafi'i dan pandangan mazhab Maliki ataupun pandangan sebahagian daripada ulama mazhab tidak menjadi masalah. Tapi mazhab Imam Syafi'i yang dah ingat masalah ni. Kalau mengikut mazhab Maliki tidak menjadi masalah. Sebab dia cakap kata tidak menjadi masalah dibolehkan, tapi mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i adakah air tersebut menjadi mustakmal ataupun tidak, hak tak ingat. Jadi yang boleh nak jawab juga soalan hak yang ketiga. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz. Jadi kita buka lagi soalan. Sama ada berkaitan dengan solat ataupun berkaitan dengan apa sahaja, insya-Allah. Silakan. Berkenaan nama Ustaz, senang Ustaz masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Ada lagi? Baik. Jadi soalan Pak soalan. Soalan yang pertama adalah berkenaan dengan masalah hak tadi yang berada sebut dalam mazhab Hanafi tak ada jamak. Jadi minta hamba ulang balik. Okey gini. Kita dalam orang yang bermusafir mengikut pandangan majoriti ulama boleh kita sembahyang secara qasar dan boleh kita buat jamak. Qasar ni sembahyang 4 kita buat 2. Jamak ni benda jamak. Jamak ni kita himpunkan 2 sembahyang dalam satu waktu. Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Jadi tadi hamba cerita kan hamba cerita mazhab Hanafi tidak ada jamak. Mazhab Hanafi tidak boleh sembahyang jamak. Sembahyang jamak tidak dibolehkan dalam mazhab Hanafi. Nah, itu maksud dia. Melainkan jamak ketika mengerjakan haji. Hamba buka kitab mazhab Hanafi. Dalam kitab mazhab Hanafi, kitab Hasyiah Ibnu Abidin. Orang yang belajar kitab mazhab Hanafi tahulah kitab nama dia kitab Hasyiah Ibnu Abidin yang menyebut bukan dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar dia kata wala jam'a baina fardaini fi waqtin bi'udhri safarin wa matar. Tidak ada jamak di antara 2 sembahyang fardu di dalam satu waktu dengan keuzuran safar bermusafir dan hujang. Khilafan lisyafi'i, berbeza dengan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i boleh jamak. Jadi mazhab Hanafi tak boleh jamak. Okey, jelas tu boleh faham tak situ? Soalan dia mana soalan dia? Gana? Okey, mazhab sekarang ni kita bukan mazhab Hanafi, kita mazhab Syafi'i. Cuma mazhab Hanafi kata boleh jamak ketika mengerjakan haji sahaja. Mengerjakan haji pun ketika berada di padang Arafah, Zuhur dengan Asar, Muzdalifah, Maghrib dengan Isyak. Situ je boleh jamak. Hal lain tak boleh jamak dalam mazhab Hanafi. Manakala hadis yang menceritakan tentang jamak, hadis Abdullah bin Abbas ke hadis yang Rasul jamak, kata mazhab Hanafi hanya jamak pada bentuk sahaja. Maksud bentuk, Rasul melewatkan sembahyang Zuhur pada akhir waktu dan mengawalkan sembahyang Asar pada awal waktu. Itu mazhab Hanafi. Tapi majoriti ulama mengatakan boleh jamak. Tapi kita boleh jamak ke tak? Boleh jamak sebab kita ambil pandangan majoriti ulama. Okey, jelas Okey, wallahu a'lam. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, gana Ustaz Mak ni? Soalan yang kedua berkaitan dengan imam Ustaz. Dia syok, dia kata beza. Satu, dia mari wasbah. Imam makmum tak beza belakang. Cuma dia nak jenubah. Okey, dia sekarang ni gini. Dia waswah sah ke dok? Waswah jangan layang. Jadi kalau kita macam dok sah, bakal sah lah. Cuma kalau memang aku dak betul saat ni akad takbir ni. Memang yakin dak betul. Dak betul makmum akad dah takbir. Okey, kita akad semula takbir, tak ada masalah. Akad semula je takbir. Dalam kitab disebut perkara tersebut. Jadi sah je sembahyang makmum, tak ada masalah. Boleh je, tak ada masalah. Terus je akad takbir. Kalau kita dak sah. Baik, wallahu a'lam. Soalan yang ketiga Ustaz berkaitan dengan baca surah Sejadah di Mekah. Kalau kita tengok surah Sejadah di Mekah ni ada makmum dah ikut sujud.
Okey. Dia baca surah Sajadah pada subuh Jumaat, hukum dia adalah disunatkan. Rasulullah sentiasa baca surah Sajadah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat yang kedua pada subuh Jumaat. Jadi apabila kita baca surah Sajadah, As-Sajdah, maka sampai kepada ayat kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, sunat tu imam sujud. Dan apabila tu imam sujud, maka wajib kepada makmum sujud. Kalau makmum tidak sujud, maka dia telah meninggal perkara yang diwajibkan. Lepas tu kita tengok Mekah. Bukan Mekah saja, di tempat kita pun ada. Di tempat kita ada. Subuh Jumaat jarang hari, subuh lain jarang hari. Hari tu mungkin insah warna ada dosa buat saat ni tu, nak insah sekejap, lepas tu subuh Jumaat. Jadi tu imam Allahu Akbar, tu imam sujud, dia pun rakaat. Rakaat tak apa lagi. Hak takut bahang subhanallah kata imam. Hak tu kau teruk lagi di belakang subhanallah. Belajar cara tegur tu imam. Kalau tu imam buat salah. Tengok makmum lain sujud belaka. Warna salah belaka sembahyang, sesak ke warna ni. Okey. Jadi sekarang ni gini. Hukum dia lagu mana? Hukum dia tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Sebab menjadi kewajipan kepada makmum mengikut imam. Apabila imam turun sujud tilawah, wajib makmum sujud tilawah. Dah di Mekah tu ada orang dak sujud. Orang hak yang dak sujud tu adalah orang yang jahil, orang hak yang tidak belajar. Bukan semua orang hak yang berada di Mekah adalah orang yang belajar. Dia telah menyalahi imam. Hukum dia adalah salah. Dia telah melakukan perkara yang salah. Wallahu a'lam. Okey, soalan berikutnya. Soalan berikutnya berkaitan dengan wahab lana. Okey, ada orang baca Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Ada orang baca Rabbana wahab lana. Baik. Hak yang mana betul sebenarnya? Okey, hak yang betulnya sebagaimana hak yang disebut dalam Al-Quran. Dalam Quran dah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi hak yang sebetulnya kita baca gitu. Rabbana hab lana. Kalau kita nak baca Rabbana wahab lana, sebenarnya daripada sudut penggunaan dalam bahasa Arab dia tidak salah lagi. Dan ketika kita baca doa tersebut, kita bukan baca Quran, kita baca doa. Dalam istilah ulama dipanggil iqtibas. Iqtibas ni kita mengambil ayat Al-Quran dan kita jadikan ia sebagai doa tanpa kita memandang benda itu adalah ayat Quran. Itu dipanggil iqtibas. Baik, jadi tak ada masalah baca. Tapi hak yang sebaiknya kita pakai 100% macam hak yang disebut dalam Al-Quran, tapi bukan kita baca Quran, tapi kita berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Wallahu a'lam. Soalan daripada pemahaman ilmu. Berkaitan dengan okey, berkaitan Allahumma ighfir lana wa liwalidina gitu. Gana sekali lagi. Warhamhuma apa tu? Dibaca warhamhuma kama rabbayani. Sebab dia ada beberapa kesalahan situ. Tak, maksudnya hak yang kita dengar ada orang baca. Ada baca Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani. Saghira se. Ada orang baca kama rabbayani kama rabbayana sighara. Ada orang baca saghira. Okey, gini. Hal ni dia melibatkan ilmu bahasa Arab. Jadi kalau kita baca Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana, hak tu hak yang betul. Kalau baca kama rabbayani tu dia panggil benda lari daripada hak asal. Sebab bahasa Arab na makna kami, ni makna aku. Hak mula Rabbana, wahai Tuhan kami. Ighfir lana, berilah keampunan kepada kami. Lepas tu waliwalidaina, dan kedua ibu bapa kami. Warhamhuma, dan kasihanilah kedua-duanya. Kama rabbayani, sebagaimana kedua-duanya mendidik aku. Kok mana pula? Jadi kalau nana belaka lah, kalau nini belaka. Jadi dia tu imam, dia baca dia seorang. Tu tak comel lah kalau tu imam dia doa dia seorang. Dia suruh makmum ami, dia doa dia seorang. Tu tak comel lah. Dia kalau kita tu imam ni, kita doa untuk ramai. Tu comel, kena baca Rabbayana. Jadi kalau tu imam baca Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tu tak comel lah. Orang lain tolong doa, tolong amin. Kita doa kita seorang. Jadi kalau kita nak doa ramai-ramai ni, maksudnya kita tolong doa, orang lain tolong aminkan. Jadi bukan kita doa untuk kita seorang.
biar kita doa untuk gambar tapi tidaklah sampai kepada haram, ada haram pun. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Pak Ustaz di atas pencerahan yang telah disampaikan. Jadi ditunggu lagi soalan. Silakan. Kenalan dulu. Sekali lagi. Okey. Soalannya khutbah ni dia ada rukun dia. Soalan rukun khutbah tu peranan siapa? Peranan khatib ke ataupun peranan makmum? Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, ada makmum ni ataupun ahli jemaah ni dia kira pakai mari semayang aja. Tok khatib orang baca dah khutbah nanti sikit lagi. Orang nak habis dah khutbah ni baru pergi. Siapa diri semayang aja. Dia nak ambil rekah lah. Dia nak ambil rekah. Baik. Okey, untuk jawapan yang pertama, peranan siapa rukun khutbah? Jawapannya rukun khutbah adalah peranan khatib. Khatib yang mesti membaca rukun khutbah. Okey, nampak? Peranan khatib. Jadi sebab khatib yang berkhutbah. Jadi siapa hak yang berkhutbah sekarang? Khatib. Siapa hak yang melaksanakan rukun khutbah? Khatib. Manakala makmum, peranan dia adalah mendengar khutbah. Makmum adalah peranan dia mendengar khutbah. Khatib yang melaksanakan, makmum menerima daripada apa yang dilaksanakan oleh khatib. Cuma andai kata khatib tertinggal rukun khutbah, maka ketika itu makmum menjadi kewajipan kepada makmum kena khabar kepada tok khatib. Sebab khatib telah meninggal perkara yang diwajibkan. Tok khatib tersilap. Ni pernah baru ni terjadi tengah baca khutbah. Tok khatib dia belak dua lah. Jadi apabila dia belak dua lah, dia tak baca Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Dia baca akhir sekali. Doa dia bacalah doa Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Riuhlah. Hamba tak tahu siapa khatib mana. Tiba-tiba masa hari Jumaat tu ramai masuk soalan. Ustaz ni tanya. Oh, mana kata soalan sama, hamba tak tahu kita jawab. Jadi kita jawab rekah gitulah. Sampai satu masa tu kita pergi kuliah di satu masjid. Tu khatib tu dia belajar dekat ngamba. Dia orang tua dah. Dia pun khabar, hamba kena ni ustaz. Bab ni nak tanya ustaz pula Gana ustaz, adakah memadai dengan ucapan rahimakumullah? Sebab khatib pun ada baca rahimakumullah. Adalah perbincangannya. Maksudnya kesilapan saat itu sebab dia. Sebab kadang-kadang belek ketah khutbah. Silap belek siapa ketinggal rukun khutbah. Okey, ketika tu makmum kena khabarlah sebab tok khatib dia telah meninggal rukun yang menyebabkan khutbah tidak sah. Jadi pendek kata, yang pertama adalah peranan asal melaksanakan rukun khutbah adalah khatib. Kerana khatib yang berkhutbah, nama dia khatib, lain daripada khatib. Dia lain itu Imam Ustaz Mang. Kalau khatib lain daripada khatib. Khatib orang yang berkhutbah. Kalau khatib kena kita tanya Ustaz Ayub, apa makna khatib lagi? Orang yang meminang. Itu khatib. Baik. Dalam okey, baik. Khatib dalam bahasa Arab lain daripada makna khatib. Dia pendek, panjang kha makna dia lain, panjang ta makna dia lain. Kalau khatib tu khatib, kalau khatib lain makna lain. Itu dalam bahasa Arab. Jadi kita nak cerita benda, jawapan tadi, peranan asas membaca khutbah adalah khatib. Manakala makmum adalah mendengar khutbah. Wajib makmum mendengar khutbah yang lingkungan 40 orang kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i. Selain itu tidak wajib. Tapi walaupun tidak wajib, tetap dia kena datang ke masjid dan dia kena tinggal segala pekerjaan dia apabila telah dilaungkan azan yang kedua. Bukan azan pertama, azan kedua. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Idza nudiya lis-salah adalah azan ketika
ketika khatib berada di atas mimbar. Baik. Bagi makmum yang mari nak semayang saja, dengar khutbah tak? Baik. Yang pertama sekali, kita kena tahu bahawasanya perbuatan tersebut ia tidaklah meluputkan sembahyang Jumaat dia. Dengan maksud kalau dia mari lewat pun, dia mari lewat tapi dia sedang sembahyang Jumaat bersama dengan imam, tetap dia dapat pahala sembahyang Jumaat. Tetap dia gugur tuntutan sembahyang Jumaat. Dan di zaman Rasulullah ada beberapa orang sahabat yang lewat datang ke masjid. Antara orang yang pernah lewat datang masjid nama Sulaik Al-Ghatafani. Sulaik Al-Ghatafani masuk tengah-tengah Rasul sedang berkhutbah. Tengah sedang Rasul berkhutbah. Tiba-tiba dia duduk. Kata Rasulullah, ya Sulaik, tengah khutbah. Rasul kata, wahai Sulaik, adakah mu telah rakaat sebelum daripada mu duduk? Mu sembahyang tak 2 rakaat sebelum daripada duduk? Kata Sulaik, tak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qum farka' rak'atain wa tajawwaz fihima. Bangun, sembahyang 2 rakaat dan ringkaskan pada 2 sembahyang tersebut. Lalu tu kata Rasulullah, sesiapa yang datang ke masjid sedangkan khatib sedang berkhutbah, dia datang ke masjid sedangkan khatib yang sedang khutbah, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain, maka jangan dia duduk sehinggalah dia sembahyang sebanyak 2 rakaat. Atau kama qala. Jadi kalau kita tengok kepada hadis ini, bahawasanya orang yang tidak dengar khutbah daripada awal sekalipun, tetap sembahyang dia Jumaat dia sah, gugur kewajipan sembahyang zuhur daripada dia. Cuma dia telah meninggal perkara yang ada kelebihan. Cuma perbuatan meninggal perkara yang ada kelebihan, kalau sekiranya dengan sengaja, maka hukum dia adalah berdosa. Dia masuk orang bang dah dia nak main lagi, nak masak lagi lah. Masa tu nak mandi, dia nak ronyoh situ, nak ronyoh sini, nak bedok lah. Tu tak boleh. Sebab apabila dengarlah orang azan yang kedua, diwajibkan kepada kita tinggal segala urusan yang tidak bersangkut paut dengan ibadat solat. Jelas kan? Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz. Soalan dengan apanya kebutuhan tujuh lagi yang orang masak. Jadi sebelum itu kita buka dulu. Yang ada depan ni kita beri peluang untuk bertanya. Ada soalan? Mana? Baik. Okey, ni masalah dia panggil wakaf kepada zuriat. Dia wakaf kepada zuriat maksudnya kita telah mewakafkan sesuatu benda, tanah, rumah kepada zuriat kita. Kepada zuriat kita. Jadi apabila kita wakaf kepada zuriat, maka barang tu adalah barang wakaf. Orang yang diwakafkan dia tidak boleh nak jual. Barang wakaf ni la yuba' wa la yuhab. Cuba tengok hadis Sayyidina Umar. Patut tak je atas kan Sayyidina Umar. Allahu Rabbi. La yuba' wa la yuhab. Yuba' wa la yuhab. Baik. Jadi sebenarnya barang wakaf tidak boleh jual pada asalnya. Dia apabila diwakafkan, maka barang saat itu dia tidak menjadi milik kepada orang yang mewakaf dan tidak menjadi milik khusus, maksudnya milik khusus kepada orang yang diwakafkan sebagaimana dia memiliki harta dia. Cuma dia boleh mengambil manfaat daripada harta tersebut. Dia tujuan wakaf zuriat ni adalah untuk mengelak daripada dijual perkara tersebut.
Jadi kita boleh sebenarnya dijual. Jumpa tak hadis Sayyidina Umar? Jumpa? Atas dah? Okey, baik. Kejap nak siapa lagi saya? Ada? Sekejap. Aku nak baca hadis. Okey, ada dah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Bukan. Tak lain. Ni. Tak siapa lagi tak? Siapa dah? Okey. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang mana Sayyidina Umar mendapat tanah di Khaybar. Maka fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastamiru. Maka dia pun berjumpa dengan Rasulullah, dia bermusyawarah dengan Rasulullah tentang tanah tersebut. Lepas tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya mun boleh tahan asalnya, kalau mun boleh bersedekah dengannya. Maka kata dalam hadis ini menyebut fatasaddaqa biha Umar annahu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurath. Bahawasanya harta wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan kepada orang lain dan tidak boleh diwarisi. Jadi pada asalnya harta wakaf tidak boleh dijual pada asal. Wallahu a'lam. Nanti yang sambung balik kalau hamba ingat lagi. Hasil tak ada masalah, hasil. Hasil kalau tanam pokok, hasil tak ada masalah. Memang hasil saat itu boleh kepada orang yang diwakafkan. Itu memang boleh lah. Tapi nak jual tanah tu, itu tak boleh. Itu tak boleh. Jadi hamba silap faham lah tak ni. Okey, sekarang ni kalau diwakafkan kepada kumpulan, maka dia bukan seorang boleh ambil manfaat. Kumpulan tu lah. Kalau seorang ambil manfaat sedangkan bukan hak dia seorang, maka hak tu salah. Jadi kita ambil seorang tak boleh lah. Mesti kena ramai-ramai lah. Mesti kena ramai-ramai. Kalau misalnya tubik buah kena bagi lah ramai-ramai. Kena minta izin lah. Gitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey. Jadi sekarang ni orang tua dulu dia wakafkan tanah untuk kubur. Tiba-tiba sampai masa orang tua tu mati, anak dia pun ambil separuh. Lepas tu diganti tempat lain. Okey, kita nak tahu boleh ke tak? Okey, kita nak tahu boleh ke tak, kita kena tengok gini. Tanah wakaf, apabila seorang dia memiliki tanah, tiba-tiba dia wakaf. Tanah ni untuk orang ramai, untuk perkuburan. Jadi apabila dia wakaf, tanah tu dia tidak lagi jadi milik pewakaf. Apabila orang wakaf, tanah tu telah keluar daripada milik pewakaf. Okay, boleh faham kan? Jadi apabila telah keluar daripada milik pewakaf, maka orang wakaf nak ambil mula boleh ke tak? Tak boleh dah, sebab bukan milik dia dah. Yui ke orang dah, yui kepada Allah dah. Tak boleh dah. Baik. Kalau sekiranya pewakaf tanah milik dia, tidak boleh dia ambil mula dah setelah daripada diwakafkan, maka lebih utama lagi bukan pemilik asal nak ambil tanah tersebut. Anak bukan pemilik. Bukan pemilik tanah anak tu. Tanah tu milik ayah dia. Jadi apabila tanah tu milik ayah dia diwakaf dah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia nak ambil mula boleh ke tak? Tak boleh dah. Sebab benda tu telah keluar daripada milik dia. Macam mana dia nak ambil semula sedangkan bukan milik dia dah? Boleh faham kan? Dah kalau tuang dia tidak boleh memiliki perkara tersebut, apatah lagi kalau bukan tuang dia. Wallahu a'lam. Dia sekarang ni nak ambil warna bukan milik dia. Bukan milik dia. Tak boleh ambil, bukan milik dia.
Kan dia tidak boleh. Cuma sebenarnya ada perbincangan juga di kalangan ulama fiqh kalau sekiranya melibatkan kerajaan. Okey, kalau sekiranya kerajaan buat, maksudnya pihak pemerintah buat, ada perbincangan yang panjang. Cuma makabut hukum secara umum tidak dibolehkan. Sebab bukan milik dia. Nak ambil warna dok bukan milik dia. Kita nak ambil, nak tukar, mesti kena ada pemilik. Barang hak yang tak ada milik, kita tidak ada tukar. Pemilik dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Okey, Tok Imam baca Fatihah, tapi kita tak apa nak jelas dengar. Okey, mungkin betul, mungkin tidak. Okey, kalau gitu kira pakai betul lah. Sebab asalnya betul. Asalnya betul, kira pakai betul lah. Tapi kalau jelas salah, barulah kita kata salah. Asalnya betul. Jadi kalau jelas salah baru kira salah. Wallahu a'lam. Muhammad, ada soalan-soalan? Ya, kata Muhammad, kalau yang mau ditanya itu. Okey, soalan yang pertama, bagaimana makmum 4 rakaat tu tak perlu baca Fatihah? Okey, dia sebenarnya makmum 4 rakaat tak perlu baca Fatihah, dia banyaklah sebab. Yang pertamanya makmum bisu. Makmum bisu tak wajib baca Fatihah. Cuma dia kena gerak mulut je, kalau tak boleh pun tak payah. Kan gitu je lah. Okey, itu yang pertama. Dah makmum hak yang boleh baca tapi tak wajib dia baca Fatihah. Okey, makmum hak yang masbuk, yang tidak sempat waktu untuk baca Fatihah, maka gugur Fatihah daripada makmum mengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi dia mari Allahu Akbar, tu imam pun rakaat. Okey, dia pun rakaat bersama dengan imam. Dan rakaat tersebut gugur Fatihah daripada makmum. Kerana Fatihah itu ditanggung oleh imam. Lepas tu, lepas daripada tu makmum, tu imam bangun kepada rakaat yang kedua. Tu imam bangun, dia tarik nafas senafas je. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi baca betul lah. Sampai ke waladhdallin dak dang amin, tu imam rakaat pula. Makmum baru nak start tu imam rakaat dah. Maka dikirakan masbuk pada rakaat yang kedua. Gugur Fatihah daripada makmum, terus rakaat bersama dengan imam. Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Rakaat ketiga gitu juga. Tasyahud awal pun dak makmum tu imam. Rakaat ketiga gitu juga, nya tarik senafas baca baca, tapi baca betul lah. Makmum baru nak baca Fatihah, ni rakaat dah. Okey, gugur pula Fatihah. Lepas daripada salam, marah makmum ni kata imam, dah baca Fatihah. Kau buat apa laju kan? Tu imam kata aku senak beruk, nak begok lela. Okey, tak ada masalah dah. Memang senak beruk, nak buat apa ni? Tempat-tempat lambat saat ni berkembur situ kan. Jadi dia baca cepat. Jadi baca cepat, makmum tidak sempat tempoh untuk sedikit pun tak sempat nak baca Fatihah, maka gugur Fatihah daripada makmum setiap rakaat. Okey, itu contoh hak yang gugur Fatihah daripada makmum setiap rakaat. Berkenaan dengan Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaika, ataupun Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jawapan dia kedua-dua betul. Boleh baca al-hayyul qayyum, boleh baca al-hayyul qayyum, boleh baca dua. Sebab benda boleh baca dua, orang yang belajar ilmu, dia dalam bahasa Arab ni dia panggil ada ilmu nahu, ilmu nahu. Ilmu nahu ni adalah ilmu yang menentukan baris pada penghujung kalimah. Maka orang yang belajar ilmu nahu dia faham. Kalau baca al-hayya sebab dia, baca al-hayyu sebab dia. Dia astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayya. Boleh? Al-hayyu pun boleh. Kalau baca al-hayya dipanggil ala sabilit taba'. Dia jadi na'at. Tapi kalau baca al-hayyu, kita jadikan dia sebagai khabar bagi mubtada yang dihadzaf. Okey, ada perbincangan yang panjang dalam bab ni, tapi nak ceritanya boleh baca belaka dua-dua. Kalau orang kata salah baca al-hayyu al-qayyum, hak tu tak betul. Wallahu a'lam. Saya rasa ucapkan kepada Pak Ustaz. Jadi itu bukti hadis salam, maka itu bukti pula muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey. Okey, dua soalan. Soalan yang pertama adalah berkenaan dengan sujud di atas tudung. Jadi ada orang puang saat ni tu, masa dia sujud, tudung dia pun terbang ke depan sebab tangan dia ke depan kan, pak dia sujud atas tudung. Soalannya boleh ke tak? Okey, sebelum daripada hamba jawab, hamba nak cerita dulu masalah ni sebenarnya adalah masalah yang berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh antara sah ataupun tidak orang yang sujud di atas sesuatu yang bersambung dengan diri dia dan bergerak dengan geraknya. Ulama fiqh berbeza pandangan. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak. Tapi oleh kerana pandangan yang difatwakan, yang diamalkan di tempat kita adalah pandangan mazhab Imam Syafi'i, maka cuba jawab mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, antara syarat sujud adalah alla yasjuda ala syai'in muttasilin bihi yataharraku biharakatihi. Maksudnya dia tidak boleh sujud dengan sesuatu yang bersambung dengannya dan bergerak dengan geraknya. Jadi sekarang ni tudung adalah benda yang berada di tubuh dia, bersambung dengan dia. Lepas tu tudung tu termasuk dalam benda yang bergerak dengan geraknya. Jadi apabila benda tu bergerak dengan gerak dia, maka sujud di atas tudung, hukum dia adalah tidak dibolehkan mengikut mazhab Imam Syafi'i. Maksud tidak dibolehkan adalah sujud begitu masih lagi belum dikirakan sujud yang sempurna. Itu mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Tapi masalah ni tidak berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Masih ada pandangan ulama yang mengatakan tak ada masalah. Cuma hamba nak khabar mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, pandangan yang diamalkan di tempat kita, sesuai dengan pandangan yang diamalkan di tempat kita. Baik, okey, itu yang pertama. Berbeza dengan orang puang dia pakai tudung panjang. Dia balik rumah, mak dia sayuk tinggi. Macam galah mak dia. Dia rendah je. Jadi tak ada kain tudung nak sembahyang, dia pun pinjam kain tudung mak dia. Mak dia tinggi. Dia rendah. Jadi dia boleh tinggi. Hak yang ujung tudung saat ni tu masa dia sembahyang pas bawah. Jadi kira kalau dia sembahyang tu pakai tudung, tak pakai kain pun dah lah. Jadi tutuplah kedah. Ni sebagai contoh sahaja. Kita kata contoh sahaja. Dan dia sujud atas tudung, tapi tudung tepat hak yang dia sujud saat ni tu adalah hujung tudung hak yang tidak bergerak dengan gerak dia. Maka tu tidak menjadi masalah. Tengok bergerak dengan gerak kita ataupun tidak. Tu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Itu yang pertama. Yang keduanya berkenaan dengan masalah orang puang sujud. Tangan dia ni, ada orang kata kalau nak sujud jangan berlapik dengan kain tudung. Ada orang kata tak apa, berlapik pun tidak menjadi masalah. Okey, mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, dan hamba bukan mazhab Imam Syafi'i sahaja, hak yang seingat hamba lah, kalau takut hamba terlupa, tapi hak yang seingat hamba, benda ni adalah berlaku kesepakatan di kalangan ulama fiqh mengatakan bahawasanya tidak menjadi masalah sah sujud walaupun berlapik dengan kain. Tidak menjadi masalah sama ada lelaki ataupun orang puang. Mungkin di tempat kita tak ada musim sejuk. Kalau di tempat setengah-setengah negara ada musim sejuk. Orang puang tengah sembahyang pun pakai sarung tangan. Musim sejuk. Tidak menjadi masalah. Hak yang tidak dibolehkan, hak yang dilarang oleh Rasulullah adalah ketika ihram sahaja perempuan tidak boleh pakai sarung tangan. Okey, boleh faham kan? Ketika ihram saja. Selain daripada ihram tidak menjadi masalah perempuan nak pakai sarung tangan sehingga kan dalam sembahyang sekalipun. Maksudnya tidak sembahyang tetap sah. Hak yang tak boleh berlapiknya, hak yang dalam mazhab Imam Syafi'i adalah dahi saja. Dahi saja, selain daripada dahi tak ada masalah. Jadi tak perlulah orang puang saat ni tu duk kesok tudung. Sikit kali nak sujud tu tengok mana mu gitu, aku gini, macam-macam teknik hak yang digunakan untuk melarikan kain tudung daripada tapak tangan. Tak perlulah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz. Jadi itu baca soalan orang masalah kepada Ustaz. Soalan yang pertama, makmum sujud lama sedangkan imam dah bangun untuk duduk tahiyat akhir. Makmum sujud lama sedangkan imam dah bangun untuk duduk tahiyat akhir. Baik. Soalannya, makmum sujud lama sedangkan tu imam bangun untuk tahiyat akhir dah. Makmum duduk sujud lagi. Mungkin makmum doa kot. Sebab ia dengar kata tepat yang paling mustajab doa adalah
ataupun antara tempat yang mustajabah adalah ketika sujud. Kata Rasulullah, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru fihi du'a, atau kama qala, sedekat-dekat hamba kepada Allah Taala ketika sujud, maka perbanyakkan doa dalam sujud. Jadi dia sujud lama, tu imam bangun dah. Okey, perbuatan tu adalah salah. Apabila kita telah mengikatkan sembahyang kita dengan sembahyang imam, maka mesti kita kena ikut imam. Perbuatan tu salah. Cuma kesalahan tersebut ia tidak membatalkan sembahyang. Kerana yang membatalkan sembahyang adalah makmum tertinggal daripada imam tanpa ada sebarang keuzuran dengan dua rukun fi'li. Dua rukun fi'li, dua rukun perbuatan. Jadi tak ada masalah. Siapa kalau tu imam bagi salam pun masih lagi tidak batal sembahyang makmum. Tu imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Makmum dah sujud lagi. Tu imam, Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, husnul khatimah. Padahal kawan ni duduk doa dalam sujud. Baik. Tu imam kata Allah husnul khatimah dah dia. Mati dalam sujud. Baik. Jadi masih lagi tidak batal solat dia. Kerana dia tidak tertinggal daripada imam dua rukun fi'li. Itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi perbuatan tu adalah salah. Wallahu a'lam. Jadi soalan yang kedua, Ustaz, makmum yang masbuk biasanya membaca tahiyat sehingga akhir selawat ke atas Nabi SAW. Sekali lagi. Makmum yang masbuk biasanya membaca tahiyat sehingga selawat ke atas Nabi je ketika tahiyat akhir imam. Apakah betul cara demikian atau dia sepatutnya habiskan bacaan tahiyat itu sehingga selawat Ibrahimiyah sebagaimana bacaan tahiyat akhir imam dan makmum muwafiqan? Jadi sekarang ni makmum dia masbuk. Bila makmum masbuk, makmum tu dia duduk tasyahud akhir bersama dengan imam, tapi sebenarnya belum lagi tempat tasyahud akhir makmum. Makmum berapa baca tahiyat? Ada makmum dibaca sampai ke tahiyat awal sahaja. Dia tidak baca tahiyat akhir. Lepas tu dia baca dia baca selawat Allahumma salli ala Muhammad dan sampai ke fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebenarnya hak mana hak yang betul? Okey, jawapan dia gini. Makmum kalau tak baca pun tak ada masalah. Maksudnya tak ada masalah, tak batal sembahyang sebab dia tidak termasuk dalam rukun bagi sembahyang makmum pada ketika itu. Cuma apa hak yang paling afdal ketika makmum mengikut imam adalah makmum kena buat sebagaimana imam buat. Hak tu hak yang paling afdal. Jadi kalau tu imam duduk dalam tasyahud akhir, maka yang lebih afdal kepada makmum adalah membaca tasyahud sebagaimana tu imam baca. Wallahu a'lam. Soalan yang ketiga, Ustaz, seorang musafir dari Kuala Terengganu nak menuju ke Kuala Lumpur. Dia solat jam puasa takbir Zuhur dan Asar. Masa tu belum lagi melepasi jarak 2 makanan. Tiba-tiba dia terpaksa batalkan musafirnya atas sebab-sebab tertentu. Bagaimana dengan solat jam puasanya tadi? Baik. Orang tu dia nak pergi ke Mamang. Nak pergi ke Mamang, Ustaz Mang nak pergi ke Mamang, nak pergi melawat hamba. Contoh, dia pun tubik daripada kampung dia, tubik kampung dia sampai dia haji dah. Dia pun berhenti di kat haji. Berhenti kat haji, dia semayang. Semayang jamak qasar dia haji. Secara jamak takdim tak kira lah, jamak takhir ke jamak takdim tak apalah, tak kira lah. Jamak takdim lah, kita cerita jamak takdim kan. Okey, dia semayang dah jamak takdim di haji. Acu nak masuk tu, tiba-tiba ada kawan dia telefon, ngajak pergi Tasik Kenyir. Oh, dia kata dah, dia kalau gitu kita Tasik Kenyir ya. Okey, pusing pun dah. Dia semayang dah jamak takdim. Dia pun balik pun dah. Baik. Soalannya semayang dia kena ulang balik ke sebab dia nak jadi musafir ataupun tak perlu ulang dah? Okey, jawapannya sembahyang dia sah. Sembahyang dia tidak perlu ulang dah. Sebab apa tak perlu ulang dah? Sebab masa dia sembahyang saat itu dia memang orang yang bermusafir yang ingin pergi ke tempat yang jauh. Masa dia bermusafir itu ada keuzuran yang boleh dia melakukan sembahyang jamak takdim. Dia orang bermusafir dan dia memang nak pergi tengah malam, memang nak pergi. Tapi lepas daripada sembahyang selesai sembahyang, orang ajak pergi Tasik Kenyir. Dah dia Tasik Kenyir dengan ke Mamang, tak pergi Tasik Kenyir lagi. Jadi pun kena balik. Jadi tak jadi. Maka sembahyang dia dikirakan sah. Tak perlu dia ulang balik kerana masa dia sembahyang memang ada keuzuran untuk dia buat jamak qasar. Wallahu a'lam. Banyak lagi soalan, Ustaz. Cuma cuba ringkaskan. Sebab lewat dah. Setelah belajar dan mengetahui kesilapan dilakukan selama ini, adakah kesilapan yang membatalkan solatnya? Apakah
apa dibagi contoh semua solat tersebut atau bagaimana? Okey. Sekarang apabila belajar baru tahu salah aku ni. Okey, salah dia ada dua. Salah yang merosakkan sembahyang, salah yang tidak merosakkan sembahyang. Kalau rasa salah yang tidak merosakkan sembahyang, maka jelas tak payah qada benda dah. Tapi kalau salah yang merosakkan sembahyang mana? Nak cerita dulu. Hukum asal. Hukum asal, kalau salah yang merosakkan sembahyang, wajib dia kena qada balik. Kerana sembahyang tu diwajibkan kepada dia. Lepas tu dia tidak melakukan sembahyang tersebut kerana dia tidak melakukan kerana perbuatan yang merosakkan sembahyang belum lagi dikirakan gugur kewajipan sembahyang. Jadi wajib dia kena qada balik. Kenapa dia wajib dia qada balik? Okey, kita dalam ni ada dua kaedah fiqh yang biasa digunakan dalam bab ni. Yang pertamanya, ulama menyebut la ibrata bi dhannil bayyin khata'uh. Tidak dikira dengan zon yang nyata tersalah. Kuat sangkaan yang nyata tersalah tidak diambil kira. Sangkaan dia sembahyang dia sah. Tiba-tiba ternyata sembahyang dia tidak sah. Kalau mengikut sangkaan sah, hakikatnya tidak sah. Kena pakai sangkaan dia ke kena pakai hakikat? Jawapannya kena pakai hakikat. Zon yang nyata sah tidak diambil kira apabila ternyata tidak sah sembahyang tersebut. Dalam kaedah lain, ulama menyebut al-ibratu fil ibadati bima fi dhannil amri wa bima fi nafsil wa bima fi dhannil mukallaf wa bima fi nafsil amr. Ibrah ibrah iktibar pada ibadat dua perkara. Yang pertama betul dengan hakikat, yang keduanya dengan sangkaan mukallaf. Jadi sangkaan mukallaf masuk dah waktu, dia pun sembahyang. Tiba-tiba pada hakikatnya dah masuk waktu, maka kira pada hakikatnya dah masuk waktu kena qada balik. Dia ingat dah masuk lagi waktu ni, dia pun sembahyang. Dia sembahyang, tiba-tiba masuk waktu, maka kena sembahyang semula. Sebab pada zon dia belum lagi masuk waktu. Dia kena kira zon dengan hakikat. Jadi sangkaan dia sah sembahyang dia, ternyata hakikatnya tidak sah, maka kira sembahyang dia tidak sah, wajib dia kena qada balik. Cuma kalau banyak tahu benda tu berlaku, pergi jumpa dengan mana-mana ustaz, tanya dia. Sebab ni kita cover hukum secara umum satu, lepas tu hukum untuk individu tertentu satu benda yang lain. Kadang-kadang kalau kita tanya ustaz kata kesalahan dia, kesalahan ni, kesalahan ni berlaku khilaf di kalangan ulama sah ataupun tidak. Okey, kalau banyak sangat kita ambil pandangan hak yang mengatakan sah. Biasa begitu. Jadi tanya ustaz-ustaz, mari jumpa dengan ustaz Wang Yus, ustaz Yus, mari tanya dia, gana kesalahan saya ni, bawa pisang sikat. Wallahu a'lam. Salah seterusnya, sering berlaku kesalahan dalam solat adalah kerana kejadiannya. Jawapan persoalannya sejauh manakah kejadian sesuatu hukum itu dimaafkan? Orang melakukan kesalahan dalam sembahyang sebab kejahilan. Ada kejahilan dimaafkan, ada kejahilan yang tidak dimaafkan. Kejahilan yang dimaafkan dua saja yang disebut oleh ulama. Yang pertamanya nasya'a ba'idan 'anil ulama, dia hidup jauh daripada para alim ulama. Yang keduanya adalah qaribu ahdin bil Islam, baru memeluk Islam. Kalau kejahilan sebab ni, sebab dia duduk jauh, duduk belakang tak kenyai. Memang tak ada lain-lain telefon, tak ada kawang dengar rima, kawang dengar tu je. Memang dunia luar tak apa tahu mana. Baik. Dia kalau lepas daripada Tasik Kenyai itu dia panggil ada kampung Hulu Tembeling. Hulu Tembeling. Kawasan Hulu Tembeling, tapi Hulu Tembeling pun lain kuat. Katakanlah kawasan tu lain tak ada. Kalau nak masuk kat Taman Negara, kat Nuah, naik bot 3 jam. Ambo pernah pergi, ambo cerita ambo pernah pergi. Wah, kata 3 jam, tapi lain ni ada jalan darat. Jalan darat pun kena pergi dengan 4 kali 4. Nak kata duduk situ tu jauh pendalaman tau. Ataupun orang duduk dalam pendalaman Sabah. Pendalaman Sabah banyak lagi pendalaman Sabah. Hak yang belum sampai masuk Islam tapi tidak ada pendidik. Jadi banyak benda hak yang dia tahu. Okey, jauh daripada para alim ulama. Lepas tu ataupun baru memeluk Islam, maka dimaafkan. Kalau kejahilan bukan kerana baru memeluk Islam dan bukan kerana jauh daripada para alim ulama, maka tidak dimaafkan. Jadi orang kawasan ni kampung dia, kampung Jerang. Jadi hamba tak tahu bab ni, hamba tak tahu. Dah awak duduk mana? Duduk kampung Jerang. Tidak dimaafkan. Kampung Jerang ni berlambak masjid orang ngajar. Berlambak masjid, surah, jabat dung buat majlis ilmu. Dah awak tidak dimaafkan. Awak ni sibuk ke benda lain. Bab ni awak tak belajar. Awak tak sibuk ke bab ni. Bab benda lain awak sibuk sangat. Awak tidak dimaafkan. Wallahu a'lam. Jadi untuk seterusnya soalan, hukum beriman kepada solat sunat dalam
ataupun afdal mayadil. Allah, hamba nak jawab ni, hamba kena jawab dengan la adri. Daripada segi sah. Sah. La adri makna aku tak tahu. Hamba tak tahu. Itu jawapan. Daripada segi sah sembahyang fardu mengikut imam sembahyang sunat. Kerana Mu'ad bin Jabal pernah sembahyang isyak bersama dengan Rasulullah. Lepas tu dia pun balik kampung, dia pun menjadi imam kepada orang kampung dia sembahyang isyak. Orang kampung dia sembahyang fardu isyak, dia sembahyang kali yang kedua adalah sunat. Hukum dia dibolehkan. Ni pandangan mazhab Imam Syafi'i. Boleh orang fardu sembahyang, orang sembahyang sunat. Cuma mana lebih afdal di antara kita ikut tu imam sembahyang sunat sedangkan kita nak sembahyang fardu secara berjemaah, ataupun kita sembahyang seorang, di mana lebih afdal? Tu hamba dah ingat. Sebenarnya disebut dalam kitab tapi hamba dah ingat. Wallahu a'lam. Jadi kita buka lagi soalan. Ada 5 di soalan agama ni. Tapi kita beri peluang kepada orang lain. Ada nak tanya? Baik. Jadi sekarang ni jelaslah. Tu imam rakaat ketiga, tahiyat awal pula kali lagi. Tadi tahiyat awal dah, tahiyat awal pula kali lagi. Jadi makmum ada hak yang yakin tu imam baru 3 rakaat. Jadi makmum pun subhanallah. Okey, makmum subhanallah. Tu imam pun bunyi subhanallah. Oh betul baru 3 rakaat. Tu imam pun bangun. Bangun apabila tu imam bangun pada penghujung solat, tu imam pun sujud sahwi. Pada asalnya hukum sujud sahwi adalah sunat. Masalahnya dalam ramai-ramai tu ada makmum hak sujud sahwi dengan tu imam, ada juga makmum dak sujud sahwi. Makmum kata aku tak salah, tu imam salah. Apa aku nak sujud sahwi je? Orang salah dah sujud sahwi, kata makmum. Aku tak salah. Okey, jawapan dia lagu mana? Sebenarnya perbuatan makmum tidak sujud sahwi ketika imam sujud sahwi adalah salah. Kerana apabila imam sujud sahwi, maka hukum sujud sahwi asalnya sunat bertukar menjadi wajib kepada makmum. Wajib makmum kena sujud sahwi. Makmum dah sujud sahwi. Kerana sembahyang makmum bermasalah. Cuma kalau makmum saat itu tidak tahu kerana kejahilan makmum, dan makmum tu orang belajar dah, tapi bab ni mungkin bab rumit sikit. Sampai masa mengajar bab ni tu makmum jadi pening, tak pun nak faham mana, maka dimaafkan untuk makmum sebab kerana ada kejahilan yang dimaafkan. Wallahu a'lam. Imam tu dia tak ingat. Tapi ada makmum yang ikut imam tu sama-sama dah ingat ataupun tak yakin. Ada makmum yang yakin ni bangun ataupun terbangun. Satu. Hak mana betul? Hak tak bangun ke ataupun yang terbangun? Baik. Ada segi tak? Yang keduanya, kalau nak tegur katakan makmum semua tu hak lelaki tak ingat betul lah. Jadi tak tegur, makmum puan tu. Kalau lelaki kita tahu subhanallah. Kalau puan macam mana nak tegur? Kau masalah. Okey, soalan yang pertama. Jadi sekarang ni makmum duduk tahiyat awal. Tu imam duduk tahiyat awal pada rakaat yang ketiga. Sepatutnya kena bangun terus. Okey. Jadi makmum terbagi pada dua. Ada hak yang ikut imam, hak ni memang setia sungguh ni, makmum yang setia ikut tu imam. Hak yang kedua saat ni tu jenis pembakang sikit, tengok tu imam buat salah, tu tinggal lalu. Okey, sebenarnya mana hak yang betul? Okey, mana hak yang betul sebenarnya? Jadi hak yang betulnya kan kita buat mengikut apa hak yang kita tahu. Jadi makmum pun macam waktu imam juga. Hamba ingat baru rakaat kedua. Okey, betul lah makmum duduk bersama dengan tu imam. Kalau makmum ni pula ni rakaat yang ketiga Apa tu imam duduk Okey, dia pun dak duduk, dia bangun pun betul, tak ada masalah. Sebab apabila tu imam bangun daripada sujud, sebenarnya tu imam perlu pergi kepada qiyam. Jadi makmum dia bangun daripada sujud, dia tidak boleh duduk bersama dengan imam kerana imam telah melakukan kesalahan. Jadi dia terugi kepada qiyam, tunggu tu imam dalam qiyam. Baik. Benda lagi soalan yang kedua saat ni. Agak puang. Jadi sekarang ni
Tok Imam duduk semayang tambah rakaat yang kelima, kita contoh rakaat kelima kan. Makmum duduk belakang Tok Imam ni was-was juga. Pak kelima pak. Lama kan aku tegur kan silap aku malu. So aku kat gigi. Dia jadi mari gitu. Dia mari gitu biasanya tak mau tegur, bukan tak mau tegur rasa dah lima ni ke pak. Duk agak orang sebelah. Orang sebelah was-was jaga orang sebelah dulu pula. Jadi lama kan tebang aku tegur kan malu saja aku kat gigi. Padahal pak sungguh. Tapi rasa macam lima sudah dah. Baik, okey. Dia buat dalam keadaan was-was, tak ada masalah ni semayang dia sah. Lepas tu orang puang mana pula? Orang puang memang jenis yakin. Sebab dia bilang sesa. Dia bilang sesa, satu rakaat dia bilang. Ni rakaat kelima dah. Ini orang ni. Kalau orang lelaki sunat subhanallah, puang lagu mana? Puang sunat tasfiq. Innamat tasfiqu lin-nisa kata Rasul. Tasfiq tepuk. Jadi orang lelaki dia tepuk gini, tepuk gini, ulama mazhab Imam Syafi'i tidak membenarkan makruh tepuk gini. Dia gini. Jadi kalau tu imam bunyi kepah belakang tu, ia tu ada silap dia tu kepah tegur tu. Kepah. Hok nu bunyi, hok ni bunyi. Jadi tegur dengan latu-latu tu. Itu tak boleh. Permainan tak boleh dalam sembahyang. Permainan dia menafikan solat. Permainan ia membatalkan salat. Wallahu a'lam. Boleh. Okey. Jadi hak yang pertamanya dia dah ingat nak nak tutup dah telefon. Tengah sembahyang bunyi Allah. Lagu tu nengu bunyi gurkah dalam sembahyang. Benda sepatutnya hak yang dia buat. Sekarang ni hak yang sepatutnya dia buat, jawapannya adalah dia kena tutup. Bukan lock gitu. Lock gitu nyanyi kau orang. Kalau main tu imam hak yang nak dengar lagu, dia sambung lagu dalam sembahyang dak keselok. Kan ada orang kan? Ada orang kalau dengar baca Quran, dia sambung lalu orang baca Quran kan. Main kalau tak boleh dengar lagunya sambung lagu tak boleh. Sebab dia mengganggu orang dalam sembahyang. Jadi kena tutup. Tapi cara tutup adalah jangan buat pergerakan yang banyak. Tutup tak ada masalah. Dia boleh pergerakan tersebut kerana ada hajat. Rasulullah pernah sembahyang dalam keadaan dukung cucu dia. Sampai masa nak rokok, Rasul letak tepi cucu dia. Sampai masa bangun, Rasul ambil semula. Pergerakan ada hajat, tak ada masalah dalam sembahyang. Jadi sekarang degur-degar. Orang tepi ni gedi kaki dah. Gedi kaki dah. Jadi kalau aku nak tekan, okey tekan. Tak tekan. Tekan tutup. Baik, jangan pula akak sembahyang ni. Jangan. Tu tak boleh tu. Tu batas sembahyang. Okey, tu untuk soalan pertama. Soalan yang kedua, rakaat yang ketiga baru sedar. Allah, aku dah baca Fatihah rakaat pertama tadi. Dak baca Fatihah. Apa aku dak baca Fatihah bahang surah lalu. Bahang surah lalu rakaat kedua tadi. Masuk rakaat ketiga baru dak baca Fatihah. Baik. Benda yang patut dia buat. Sekarang ni dia ingat, dia tinggal Fatihah setelah daripada sampai kepada tempat yang seumpama yang ditinggalkan. Sampai kepada rakaat yang berikutnya dah. Maka bacaan Fatihah pada rakaat yang ketiga sebenarnya adalah Fatihah pada rakaat yang kedua. Nampak pada zahir 3 rakaat dah, tapi pada hakikat baru 2 rakaat. Maka dia kena tambah 2 rakaat lagi lepas daripada semayang. Lepas daripada dibaca selawat kepada Rasulullah pada tasyahud akhir, sunat dia sujud sahwi sebanyak 2 kali. Lepas tu bagi salam. Wallahu a'lam. Baik. Jadi sekarang ni Tok Imam
baca laju tahiyat ataupun Tok Imam baca biasa, makmum baca lambat tahiyat sikit. Jadi selesai Tok Imam baca tahiyat, dia tak tunggu dah makmum. Tok Imam ikut dia, jadi bangun lah. Makmum, aku dah habis sikit lagi tahiyat ni. Baik, lepas tu kerana nak kena bangun ke ataupun dia baca berhabis. Ya kalau sikit lagi berhabislah, sikit lagi. Tinggal lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Tu dah je belam-belam Tok Imam nak bangun habis dah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi sekarang ni panjang lagi sebab makmum saat ni tu baru doa at-tahiyat sebab was-was doa Tok Imam habis dah. Dia nak buat dia. Baik, sekarang ni kita dua. Yang pertamanya sunat baca. Yang keduanya tuntutan mengikut imam. Tuntutan mengikut imam. Jadi pada ketika tu dia bangun, hak lebih afdalnya dia bangun terus mengikut imam. Tapi nak baca pun tidak menjadi masalah kerana bukanlah tertinggal dalam tempoh masa yang lama. Sebab meraihkan, berarti meraihkan ikut imam, hak tu perlu diutamakan. Wallahu a'lam. Lepas tu untuk soalan kedua, kita dah soalan tak? Okey. Sekarang ni dia semayang macam biasa, gitu kan? Siapa masa nak rokok dia tak kursi. Dia pun duduk, dia pun rokok sikit aje. Sikit aje. Kita kata macam nak rokok aje dah, gitu. Lepas tu dia pun tidak dia bangun mula. Lepas tu dia sujud, duduk balik atas kursi rokok, tambah sikit aje. Orang macam tak sujud gitu. Baik. Apakah hukum? Okey, jawapannya hukum ni terpulang kepada individu itu. Maksudnya mungkin hanya sekadar tu saja hak yang dia mampu. Sekadar tu je. Sakit belakang. Dia boleh rokok lebih lagi. Okey, tak boleh lah. Dia kalau misalnya boleh rokok lebih lagi, tiba-tiba dia buat sikit, tak boleh lah. Tidak sempurna lah. Mesti kena buat dengan sempurna lah. Wallahu a'lam. Okey. Okey. Jadi yang pertama dalam kitab fiqh nama dia sahibul jabirah. Orang yang mempunyai pembalut yang berada pada anggota wuduk. Baik. Bagaimana hak yang perlu dia buat ketika nak ambil sembahyang? Yang pertama sekali, andai kata boleh cabut, maka wajib cabut. Andai kata boleh cabut, boleh buka. Andai kata, bukan suruh buka, nanti dulu. Dia kata Allah, ustaz suruh buka kita sakit. Dia tak sakit sedap cakap. Ya. Jadi sebab sakit kan tangan tengah balut. Hamba kenal lama dah, tempat gurau apa. Baik. Jadi sekarang ni balut kalau boleh cabut, wajib kena cabut. Sebab dia wajib cabut sebab diwajibkan kena rata air. Jadi daripada wajib rata air, setiap yang menghalang daripada rata air kita kena hilangkan. Wajib kita kena hilangkan. Jadi boleh cabut, kena cabut. Sebab untuk rata air. Jangan kena cabut Kalau cabut, bukan cabut orang ni saja. Dalam pun cabut juga. Kalau cabut. Okey, tak payah cabut. Tapi tak payah cabut, benda yang perlu kena buat mengikut mazhab Imam Syafi'i adalah ambil wuduk macam biasa. Muka boleh kita basuh. Tangan kanan boleh kita basuh macam biasa. Tangan kiri tempat hak yang boleh kita basuh macam biasa, basuh. Sini mungkin ada tempat orang boleh basuh macam biasa, basuh. Lepas tu hak ni, hak tak boleh basuh ni, ambil air lap atas. Ambil air lap atas. Lap sahaja. Lepas tu, lepas daripada tu, mazhab Imam Syafi'i kata oleh kerana ada air tak rata, maka wajib kena tayamum sebagai ganti tempat yang tidak boleh kena air pada bawah ni. Lepas tayamum, sapu kepala, lepas tu basuh kaki. Atau mengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi hak ni yang terbaik. Tapi ada sebahagian daripada ulama mazhab menyebut tayamum tidak diperlukan dah. Cukup sapu air atas ni. Tapi kalau orang tanya hamba kata kalau orang tu kuat iman, takwa dia tinggi, buat sebagaimana hak yang mazhab Imam Syafi'i kerana itu adalah yang terbaik. Tapi kalau rasa payah menyusahkan apa semua sekali,
tak apa nak kuat mana pula imam ni, maka tak apa, cukup sapu je air. Wallahu a'lam. Boleh jadi imam ke dok? Kamu dah jawab tu. Nanti yang kena tengok semula. Wallahu a'lam. Ya. Ada setengah pendapat mengatakan wajib kena ulang balik solat. Ada setengah pendapat mengatakan tidak wajib ulang balik solat. Biar ada. Okey. Kalau pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i, kalaulah pembalut berada pada anggota wuduk, wajib kena ulang balik. Pandangan yang kedua, tidak wajib ulang balik. Jadi macam hamba khabar tadilah. Jadi sembahyang tu sah, cuma oleh kerana penuh dengan kekurangan kena ulang balik. Kalau rasa rajin, ulang mula. Itu hak yang terbaik. Kalau rasa tak apa nak rajin mana, tak bukan malas, tak apa nak rajin mana, maka tak apa, atas pandangan sebahagian ulama tak perlu ulang dah. Dan pandangan ni juga sebahagian daripada pandangan yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Wallahu a'lam. Alah padang dah, Zuhur dah kita hari ni. Boleh. Jadi debu tak ada nak tayamum. Okey, dia kalau kita sapu gini. Dia apabila kita tidak mampu melakukan perkara yang diwajibkan, kita buat sekadar mampu sahaja. Jadi Allah Taala kata dalam Quran, fattaqullaha mastata'tum. Mungkin dia bertakwa. Dia kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila orang yang ada pembalut lagu tu, maka dia wajib kena tayamum setiap waktu. Wajib dia kena tayamum setiap waktu. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua. Ada lagi. Kepada semua yang ambil bahagian bertanya soalan pada hari ini. Jadi kita ada 3 minit lagi. 3 minit lagi ni ada 3 soalan lagi. Orang tanya. Jadi yang bertanya kan dari atas ada. Soalan dia, bahawa dagu muslimah tidak termasuk wajib. Betul atau tidak? Jika jadi, mula-mula. Macam soalan apa esai bahawa dagu muslimah tidak termasuk wajib. Betul atau tidak? Jadi ketika wuduk kita perlu hati dengan air. Bahawa dagu kah? Yang gitu lah. Di bawah dagu dia tidak termasuk dalam muka. Memang betul. Di bawah dagu tidak termasuk dalam muka. Di bawah dagu tidak wajib diratakan air. Betul, tidak wajib diratakan air. Cuma hak yang wajib kena di kawasan ni. Kawasan ni wajib kena sebab dia untuk menyempurnakan pembasuhan muka. Dia kita nak basuh muka ni, kita kena ambil juga sikit kawasan hak yang bukan muka untuk menyempurnakan pembasuhan muka. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang tidak sempurna benda yang wajib melainkan dengannya, maka ia dikirakan juga wajib. Jadi hanya wajib basuh satu juzuk saja bahagian bawah ni. Manakala bawah dagu sampai ke sini, hak ni tidak wajib basuh ketika kita berwuduk. Cuma sunat saja basuh. Sama misalnya jika bawah dagu ialah aurat bagi muslimah, maka adakah wajib semua muslimah memakai pelapis dagu? Kerana kebanyakan tuan biasa tidak menutup bawah dagu. Baik, mazhab Imam Syafi'i mesti perempuan kena tutup di bawah dagu. Tapi kalau sekiranya dia terbuka, tak tutup bawah dagu, atau pandangan sebahagian daripada ulama tidak menjadi masalah kerana dikirakan sedikit saja, dimaafkan. Tapi sebaik-baiknya tutup. Wallahu a'lam. Soalan akhir tengah hari ini. Makmum yang pergerakannya lebih laju daripada pergerakan imam dikira tidak mendapat pahala berjemaah. Makmum yang pergerakannya lebih laju daripada pergerakan imam, adakah dia tidak dapat pahala berjemaah? Bagaimanakah ingin menegur makmum yang laju perbuatannya daripada imam? Baik, dua soalan. Makmum yang lebih laju daripada imam perbuatan dia, adakah dia tidak mendapat fadilat berjemaah? Jawapannya ya, kerana dia telah melakukan perkara yang makruh. Apabila dia melakukan perkara yang makruh, maka gugur fadilat berjemaah daripadanya. Lepas tu macam mana nak tegur? Tegur, kita tegur dengan cara yang baik. Jadi kalau kita tengok pak cik
hak yang lagu tu. Jadi kita kabur kepada mana-mana pak cik hak yang geng dia, hak dak main dance sekali, hak dak main gurau sekali. Kalau misalnya dia dengar kita ataupun dia main gurau dengan kita, contoh dia memang kalau dengar kita memang beres je. Jadi kabur sendiri. Jadi maksudnya kita buat dengan cara hak yang bijaksana. Kita dapat memperbetulkan benda hak yang salah. Dalam masa yang sama, kita tidak menjadikan perkara itu renggang di antara kita dengan dia. Wallahu a'lam. Okey, mungkin akhirnya khulasa satu ini berkaitan dengan dakwah kita pada tengah hari ini. Baik. Khulasahnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadat sembahyang adalah ibadat yang cukup penting dalam kehidupan kita. Tidak ada rukun Islam yang tidak berpisah daripada kita melainkan ibadat sembahyang. Ibadat sembahyang yang penting ni mesti kita kena laksanakan bertepatan dengan tuntutan syarak. Bagaimana cara untuk kita melaksanakan bertepatan dengan tuntutan syarak adalah dengan cara kita belajar. Dan pada hari ini kita telah bincang satu sudut yang cukup penting, iaitu kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku dalam masyarakat kita dalam hal yang berkait dengan ibadat sembahyang. Jadi kita kena perhati perkara tersebut ada tak pada diri kita. Sebab kadang-kadang benda tu ada tapi kita tidak sedar. Kalau kita tidak tahu benda tu ada ke tak, macam mana kita nak baiki? Apabila kita tahu ada, maka kita dapat perbaiki perkara tersebut. Last sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada hari yang mulia ini. Terima kasih banyak kepada pakcik muslimi muslimat. Dan tengok, masya-Allah, sambutan memang cukup hebatlah. Kalau buka soalan lagi rasanya masuk Zuhur pun tak habis lagi sebab banyak lagi soalan jadi benda respon tu alhamdulillah lah Ustaz Mang, kemahlah. Jadi terima kasih banyak dan hamba minta maaf banyak di atas kekurangan, atas gurau apa semua sekali tu, minta maaf banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada hari yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafi Abdul Hussein di atas perkongsian dan menjelaskan soalan-soalan yang telah ditanya oleh muslimin muslimat sekalian. Jadi untuk maklumat semua, Ustaz dia ada kuliah mingguan, bulanan hari Isnin minggu kedua, esok lusa di Masjid Kampung Teluk Pasu. Jadi nampak banyak di soalan tadi, boleh kita jadi beberapa ni. Sebab setiap akhir kuliah tu Ustaz akan buka soalan. Jadi bolehlah pakat-pakat di berkaitan suruh tinggal sejenis tu. Mana kata hari Isnin tu kalau ada soalan boleh kita jadi insya-Allah. Jadi untuk akhirnya sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada jemaah masjid JPKK di atas kerjasama yang telah diberikan. Jadi untuk akhirnya saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Khairul Azmi Benci untuk menyampaikan sedikit cederhati kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi marilah sama-sama kita sambut pertemuan kita pada tengah hari ini dengan tasbih taqwa wa salawat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka